Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tajuk hidroponik. Okey, apa yang perlu kita tahu mengenai hidroponik? Okey, sebenarnya hidroponik ini ialah sebuah konsep bercucuk tanam tanpa menggunakan tanah. Okey, istilah hidroponik dibina daripada dua perkataan, iaitu hidro dan ponik, yang bermaksud air yang bekerja. Okay, di waktu ini hidroponik mula terkenal sekitar tahun 2000 apabila berlaku kenaikan harga barang yang mendadak, namun ianya bersifat sementara sahaja. Okay, mungkin kerana faktor kurang maklumat dan kefahaman bagaimana hidroponik ini berfungsi ataupun bekerja. Namun begitu, pada awal 2016 semakin ramai ingin mempelajari asas hidroponik yang boleh dibuat di rumah murid-murid semua. Okay, di dalam etika ataupun di dalam pembelajaran ini, cikgu akan menerangkan konsep asas sebagai pekebun bandar yang patut murid-murid tahu. Okey, kita akan berkenalan dengan sejarah dan keperluan asas hidroponik. Okey, seperti medium sokongan dan baja A dan baja B. Okey, apa yang perlu kita tahu? Melalui sistem penanaman ini, kita boleh menanam seperti sayuran berbuah, sayuran berdaun, tanaman hiasan berbunga, ulam-ulaman dan pokok herba. Di antara biji benih yang boleh disemai untuk sayur-sayuran berdaun seperti sawi, nombor 2, bayam, nombor 3, salad, nombor 4, kangkung. Tanaman yang kedua iaitu sayuran berbuah. Yang pertama, sayuran petola. Yang kedua, bendi. Yang ketiga, terung. Yang keempat, timun. Manakala yang ketiga, biji benih yang boleh disemai, contohnya untuk buah-buahan iaitu buah-buahan tembikan dan biji benih stroberi. Okay, di sini cikgu akan menerangkan beberapa teknik yang perlu murid-murid tahu. Okay, yang pertama, hydroponic system NFT ataupun nutrient film technician. Yang kedua, teknik hidroponik takung. Yang ketiga, teknik hidroponik nutrient cetek. Dan yang keempat, teknik hidroponik nutrient dalam. Okey, kita pergi kepada satu-satu teknik yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama, sistem hidroponik sistem NFT. Okey, murid-murid boleh tengok gambar di sebelah, iaitu hidroponik sistem NFT. Okey, kita akan pergi kepada kelebihan-kelebihan teknik hidroponik NFT. Okey, yang pertama, aliran air selalu stabil sehingga tanaman boleh menyerap nutrisi dengan baik dan proses fotosintesis pun akan berjalan lancar. Kelebihan yang kedua, sangat baik jika tanaman ini banyak memerlukan air ataupun tanaman hidroponik ini memerlukan banyak air. Okey, yang ketiga, masa tanam
jadi jauh lebih singkat. Dengan kata lain, jadi lebih cepat tumbuh. Okey, yang keempat, baja nutrisi jadi lebih mudah kerana ditempatkan di satu tempat. Okey, yang ke 1 2 3 4. Yang kelima, sistem tanaman akan mendapat komposisi nutrisi yang sama sehingga hasil pertanian jauh lebih baik. Maksud di sini, sistem tanaman dapat nutrisi yang sama kerana tanaman tadi berada di dalam satu bekas, dan sekiranya nutrisi ataupun baja itu lebih, ini bermakna sayuran yang kita tanam tadi akan tumbuh dengan baik. Okey, kalau itu kelebihannya, maka kita akan lihat kepada kekurangan, iaitu tanaman sistem hidroponik, sistem NFT. Okey, kekurangan ataupun kelemahan yang pertama iaitu kelengkapan yang mahal. Kerana kita perlu membelikan banyak komponen. Yang kedua, murid-murid perlu ilmu yang cukup dan juga ketelitian tambahan sekiranya ingin menanam di dalam hidroponik tersebut. Okey, yang ketiga, ia sangat bergantung pada aliran nitrat agar kondisi tanaman tetap stabil. Okey, yang keempat, sangat rentan terhadap penyakit ataupun sangat mudah terkena penyakit. Ini kerana apabila salah satu di antara tanaman tadi terkena penyakit, dengan ini hidroponik yang kita tanam di dalam bekas tadi berkemungkinan besar akan menyebabkan penyakit. Okey, itu adalah kekurangan yang perlu murid-murid tahu apabila kita ingin menggunakan sistem hidroponik tersebut. Di antara keempat-empat hidroponik tadi, murid-murid perlu tahu kelebihan dan kekurangan yang perlu murid-murid tahu apabila ingin menanam ataupun menggunakan sistem hidroponik. Okey, sekarang kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu di bawah hidroponik. Okey, kita akan pergi kepada kebaikan penanaman hidroponik kepada semua ataupun kepada murid-murid sekolah. Okey, yang pertama, boleh dijalankan di kawasan yang kurang sumber air dan tiada aliran yang baik. Okey, yang kedua, hasil pengeluaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, hasil tanaman lebih berkualiti. Yang keempat, proses penanaman boleh dijalankan sepanjang masa. Ini kerana kita memerlukan sedikit air sahaja untuk mengaktifkan tanaman hidroponik tersebut. Yang kelima, tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Di sini cikgu boleh katakan ahli keluarga sebagai pekerja sahaja. Okey, yang keenam, penyakit
tanaman lebih mudah dikawal. Dan yang ketujuh, tidak perlu menggunakan rancung rupai. Yang kelapan, boleh menggunakan alat yang mudah diperoleh dan mudah dipasang. Okey, di sini cikgu akan memberikan soalan-soalan kepada murid-murid untuk membuat aktiviti ataupun latihan yang perlu murid-murid buat. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan hidroponik? Okey, murid-murid boleh menjawab ataupun melihat di dalam internet ataupun link. Yang kedua, soalan yang kedua, nyatakan 4 teknik hidroponik yang murid-murid tahu ataupun yang cikgu telah berikan tadi. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan sayur-sayuran berdaun. Okey, soalan yang keempat, apakah kebaikan penanaman hidroponik? Okey, itu saja untuk kali ini. Okey, untuk siri yang kedua, murid-murid boleh lihat apa yang cikgu akan